Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam Cam Studio. Nampaknya kita sudah ada dua pasukan yang berjaya layak ke final Piala FA, yang mana KL City akan menentang JDT pada game final nanti. KL City berjaya layak ke final selepas berjaya mengalahkan TFC dengan keputusan 4-2 hasil sepakan penalti, manakala JDT mengalahkan Selangor dengan keputusan 4-0. Baiklah, apa-apa pun kita pergi ke perlawanan yang pertama, iaitu KL City menentang TFC. Untuk game ni, sepatutnya TFC yang menjadi pilihan utama untuk layak ke final. Sebab apa? Kalau kita tengok pada game ni, TFC yang lebih banyak menguasai perlawanan. Possession TFC pegang, shot on target pun TFC yang lebih banyak. Kalau kita tengok kepada statistik, KL City cuma ada 1 shot je on target kalau nak compare dengan TFC yang ada 6 on target. Tapi masalah utama dekat sini adalah TFC gagal untuk convert peluang tersebut kepada gol. Ditambah pula kekebalan benteng pertahanan KL City yang berjaya untuk mengekang setiap asakan daripada pemain-pemain TFC. Kalau ikutkan, sebenarnya kita dah boleh baca apa game plan KL City ni untuk game ni. Nampak sangat yang KL ni memang target nak main penalti. Sebab itulah salah satu kekuatan paling besar untuk KL City ni. Kita boleh tengok dalam game tu, KL City ni memang pak lepas habis. Tinggal keeper je yang duduk dekat atas tu. Yang lain duduk ke bawah bertahan. Dapat bola, lombol ke atas. Plan KL ni simple je. Main bertahan, absorb the pressure, tutup segala space yang ada, tunggu opponent buat mistake. Dapat bola sama ada counter ataupun lombol ke atas. Itulah taktikal yang Coach Boyan guna untuk game ni. Dan benda ni pun bukanlah benda yang asing untuk KL City ni. Sebab apa? Mereka pun dah guna taktikal yang sama dalam Piala AFC tahun lepas. Impaknya, KL City dengan taktikal macam ni berjaya untuk layak sampai ke final. Dan untuk game ni juga, KL City sekali lagi menggunakan pendekatan yang sama. Aku boleh nampak yang TFC ni dah boleh baca taktikal ni. Sebab itulah kita boleh nampak yang pemain-pemain TFC ni bersungguh-sungguh untuk cuba skor gol. Kalau boleh, nak elaklah main penalti ni. Tapi aku pujilah tahap disiplin pemain-pemain KL ni. Kau-kau bertahan sampaikan TFC pun dah hilang idea untuk skor gol. Lagi-lagi TFC pun banyak menggunakan Sonny Nodé sebagai kunci utama di bahagian attacking. Kalau Sonny tak hidup, memang tak hidup lah bahagian depan TFC ni. Adisab pula nampaklah sedikit struggle dekat bahagian sayap tu, sebab itu bukanlah posisi utama dia ni. Malah kemasukan pemain-pemain simpanan juga tak banyak menghadirkan impak positif untuk TFC ni. At the end, tamat game, kita ke penentuan sepakan penalti. Bila masuk ke penalti ni, benda memang dah 50-50. Dekat sini kita boleh nampaklah perbezaan pemain-pemain KL City ni dengan pemain-pemain TFC ni. KL City memang dah cukup berpengalaman lah dalam situasi macam ni. Lagipun pressure lebih kepada TFC ni sebab main dekat home, takkanlah nak kalah kan. Dan lagi-lagi pressure nak ambil penalti ni memang kau-kau mat. Yang hati kental je boleh ambil. Tapi malangnya dekat sini, ada pemain-pemain TFC ni yang takut nak ambil penalti tu. Sebab bukan semua pemain ada keberanian untuk ambil penalti ni. Yang betul-betul confident, yang jiwa kental je boleh ambil. Dekat sinilah advantage besar untuk KL City. Lagi-lagi mental pemain-pemain TFC pun dah burn out. Sebab apa? Attack punya attack sampai ke sudah bola tak masuk-masuk. Last KL City juga yang berjaya untuk mencatatkan kemenangan 4-2 hasil sepakan penalti. Dua pemain TFC gagal untuk skor penalti. Akan tetapi, nama yang paling hangat ketika ini adalah tak lain tak bukan, siapa lagi kalau bukan Mat Don. Kesian gak lah aku tengok Mat Don ni. Tapi gaya dia ambil penalti tu memang mudah sangat untuk keeper baca. Lagi-lagi bola tu pula slow. Bagi aku, sepanjang game tu, Mat Don ni main okey lah. Not bad. Okey sikit lah daripada game-game sebelum ni. Tapi at least kita kena pujilah keberanian Mat Don ni untuk sepak penalti tu. Padahal bagi aku, ada je pemain lain yang sepatutnya ambil penalti tu. Contoh fresh player seperti Minta, Hakimi. Tapi masalah kat sini, player-player ni takut nak ambil penalti tu. Tak confident. Last Mat Don step up, ambil penalti, bola tak masuk, at the end kena kecam. Tapi apa-apa pun, aku pujilah kebijaksanaan Coach Boyan Hodak ni untuk handle game-game besar macam ni. Falsafah dia mudah je. Dia main bukan untuk main cantik, tapi dia main untuk menang. Dan impaknya, KL City berjaya layak ke final 3 kali dalam masa 3 tahun. Piala Malaysia, Piala AFC dan Piala FA. Next, Selangor menentang JDT. Jujur aku cakap, aku memang enjoy lah bila tengok game Selangor menentang JDT ni. Sebab apa? Game ni memang high intensity. Kedua-dua pasukan main attack, Selangor pula tak main parking bus. Even dah bolos sekalipun, still lagi Selangor cuba untuk dapatkan gol. Cuma kualiti yang ada dekat JDT ni jauh lebih baik lah kalau nak compare dengan Selangor ni. Selangor awal-awal game main bagus, dapat kawal bola, dapat pergi attack, manakala pemain-pemain JDT pula tenang dulu, tak terlalu nak
push sangat. Malah Selangor pun ada peluang-peluang untuk score gol. Cuma masalah dekat sini, finishing je tak ada. Kalaulah awal-awal game tu Selangor at least dapat skor 1 gol, mungkin game ni akan jadi sedikit berbeza. Tapi entah mana salah silap, dalam first half je Selangor dah bolos 3 gol. Dan 3-3 gol tu berjaya diskor oleh Arif Aiman. Kalau ikutkan sebelum Aiman skor first goal tu, dia tak menyelah mana pun. Tapi lepas dapat gol tu, dia makin menjadi-jadi. Tapi kalau kita tengok pada 3 gol ni, kita boleh nampak kematangan, ketenangan dan juga ketajaman yang ada pada Aiman ni. Memang terbuktilah kualiti yang ada pada dia ni. Bayangkan dalam tempoh tak sampai seminggu, dia berjaya untuk skor 7 gol. 2 kali dia bawa balik bola. Selain itu juga, apa yang boleh dipersoalkan dekat sini adalah macam mana fragilenya bahagian defensif Selangor ni. 4 gol yang Selangor bolos tu, semuanya aku boleh cakap berpunca daripada pemain Selangor tu. Kena ingat, lawan JDT buat mistake memang habis lah Mat. Tengok Selangor, main okey dah, tapi bila dah start buat mistake, habis lah. Macam tu je kena dengan Arif Aiman. Kesian lah sebab apa, Selangor ni sebenarnya mampu kasih fight dekat JDT ni. Tapi masalahnya bahagian belakang pula yang buat hal. Lagi-lagi main game high intensity macam ni, kalau buat mistake memang opponent akan ambil kesempatan. Itulah benda yang aku nampak dalam game ni. Kalaulah bahagian defensif Selangor lebih berdisiplin, lebih alert, mungkin Selangor takkan bolos sebanyak ni. Tapi okey lah, Selangor even dah bolos pun still lagi main open, tak main parking bus. Aku enjoy lah tengok game ni. Tapi Selangor pun banyak peluang nak skor gol. Mickey, Devel ada peluang untuk skor gol. Akan tetapi ketekasan Shihan berjaya untuk menafikan peluang tersebut. Kalau game-game sebelum ni Shihan banyak makan angin, akan tetapi dalam game ni Shihan terpaksa bekerja sikit lah untuk save bola. Dan untuk JDT pula, aku boleh nampak yang JDT ni ada lagi peluang-peluang untuk skor gol, akan tetapi tak dapat nak skor. Kalaulah JDT berjaya untuk convert peluang yang ada tu, mungkin JDT akan menang dengan 6-7 gol. Sebab macam yang aku cakap, defensif Selangor ni terlalu fragile. Mudah sangat pemain-pemain JDT nak pecah masuk. Malah kita boleh nampak ada pemain-pemain Selangor macam tak bersedia untuk main dalam game high intensity macam ni. Bayangkan, tak habis lagi first half, dah ada 2 pemain Selangor yang terpaksa dibawa keluar disebabkan oleh injured. Yazan dengan Fazli. Mungkin lepas ni coach kena teliti baliklah benda ni. Kalau nak main high intensity game, fitness memang kena padu. Kalau tak nanti pancit awal cepat injured. Untuk JDT, sememangnya JDT memang deserve lah untuk layak ke final. Manakala untuk Selangor pula, mungkin Selangor boleh cuba pula untuk Piala Malaysia nanti. Apa-apa pun, apa komen anda semua untuk 2 game semi-final ni? Macam biasa boleh komen dekat bawah ni. Jadi itu je lah apa yang aku nak share pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ni. Kalau ada apa-apa macam biasa guys, boleh komen dekat bawah. Nama aku Halimas, aku ciao dulu. Peace.